Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton Terus Terang. Terus Terang bersiaran lagi sekali lagi dari studio kita Budak Ampang dan saya Syarul Hasan selaku hos Terus Terang akan bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita yang mana kita akan membicarakan pelbagai topik menarik khususnya berkaitan politik dan juga isu semasa. Saya tidak berkesorangan pada hari ini kerana bersama saya juga adalah panel tetap kita juga iaitu Datuk Hans Aizat. Okey, sihat Datuk ya? Sihat. Okey. Dan apa yang menariknya pada kali ini ialah kita bawakan seorang tetamu yang istimewa yang mana beliau merupakan seorang ahli parlimen, seorang aktivis sosial, penulis, pelakon dan juga pernah memenangi anugerah dalam persembahan teater walaupun dari segi akademiknya adalah graduan Chemical Engineering dari US. Beliau yang tidak lain dan tidak bukan yang saya maksudkan ialah Yang Berhormat Ahmad Fahmi Muhammad Fazil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat YB ya? Terima kasih. Okey, memandangkan program ini terus terang, kita akan terus terang saja bersama dengan YB kita pada episod kali ini. Jadi untuk soalan pertama YB ya, jadi kita nak minta YB berterus terang lah. Yang mana sejak akhir ni wujud tanggapan bahawa di kalangan penganalisis politik maupun rakyat mengatakan seolah-olah akan wujudnya satu kerjasama di antara Pakatan Harapan dan juga UMNO. Tapi kalau kita ikuti kepada apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam Pimpinan Agung UMNO baru-baru ini, no bersatu, no UNRWA, no DAP. Tapi kalau kita lihat kepada sejarah jugalah ya, kita lihat pada sejarah, tak ada coalition yang kekal. Sebelumnya kita bermula dengan Barisan Alternatif, kemudian ke Pakatan Rakyat, PAS keluar, masuk Bersatu, jadi Pakatan Harapan, Bersatu pula keluar. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku pada situasi pada hari ini, adakah YB merasakan Pakatan Harapan perlukan penjajaran politik baru ataupun hanya teruskan saja dengan kesepakatan dengan Pakatan Harapan yang telah diwujudkan sebelum ini? Silakan YB. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya rasa ni soalan yang sangat baik yang ramai penganalisis politik mungkin ada sudut pandangan yang berbeza. Sedikit latar belakang, memang betul apa yang disebutkan tadi. Di Malaysia ni salah satu blok ataupun kesepakatan yang utuh selama ni adalah Barisan Nasional. Tapi sejak daripada PRU ke-14, keutuhan itu telah tercabar dan telah menjadi rapuh dan pecah. Dan ia sebenarnya bermula dengan keluarnya parti-parti daripada Sarawak untuk membentuk GPS, gabungan parti-parti Sarawak. Dan selepas itu kita lihat di Sabah juga baru-baru ini ada Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Kalau kita lihat di Semenanjung, politik yang berlaku sekarang ni, dia adalah rentetan daripada proses disruption akibat COVID secara tak langsung terhadap semua orang kata dalam kehidupan kita lah, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, sosial, dan semestinya politik pun terkesan. Cuma kesan tu dia adalah lebih secara tidak langsung, dan apa yang berlaku adalah konsep coalition politics tu saya nampak makin berubah. Kalau kita lihat dari DAP, Senator Liu Chin Tong contohnya, dia berkata kalau buat perkiraan matematik, kemungkinan tidak akan ada parti dalam mana-mana kumpulan yang akan bertanding ataupun memenangi lebih daripada 70 kerusi untuk PRU ke-15. Dan ini bermaksud pasca PRU 15 ada kemungkinan parti-parti akan mewujudkan mungkin gabungan yang baru. Dan orang, kalau kita lihat dan teliti ucapan janggal sikit untuk saya mendengar dengan rapi dan teliti ucapan Presiden UMNO. Tapi perlu, sebab sebagai pengarah komunikasi saya kena faham apa yang sedang berlaku. Dan beliau ada dua bab di mana beliau menyentuh tentang tahluf siasi ataupun hubungan politik. Pertama memang yang disebut dan canang no PPBM, no UNRWA, no DAP. Itu siap ada buat grafik dia Betul. Dan ada satu lagi aspek yang mana beliau berkata UMNO
mungkin boleh berbincang dengan mana-mana parti pasca PRU15 untuk membentuk, dan beliau guna perkataan ini, unity government. Unity government. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, malah dalam UMNO juga bertanya, macam mana how do you reconcile between no PPBM, no UMNO, no DAP with a unity government pasca PRU15. Jadi itu yang saya rasa akan menjadi tanda tanya. Bagi keadilan, semestinya kita fokus kepada mengukuhkan Pakatan Harapan. Ya, dan ramai yang bertanya saya, sama ada orang bangsa ke orang lemah pantai bertanya, macam mana ni YB? Apa hubungan kita dengan UMNO? Dan jawapan saya jelas, iaitu kita tak ada hubungan dengan UMNO. Kita fokus kepada Pakatan Harapan. Dan apa yang berlaku selepas PRU itu terpulang pada pimpinan. Ya. Dan saya lihat penting untuk keadilan fokus kepada asas, kerana kita telah hadapi satu keadaan kehilangan begitu ramai ahli parlimen dan juga anggota akibat daripada pengkhianatan Sheraton. Dan di situ peluang untuk kita mereformasikan parti, mereformasikan pimpinan, ya, dan juga di peringkat akar umbi untuk membangunkan semula. Contoh di Ampang, ya, kita kehilangan tokoh besar dalam parti. Dalam parti, ya, dan pada 28 Mac, ya, yang lalu saya duduk tepi Yang Berhormat Fuzia Saleh. Dan kita berbincang bagaimana beliau pada satu ketika dulu melepaskan jawatan ketua wanita kepada Zuraida. Jadi saya kata, why did you do that? Kan? Why did you do that? Tapi nak buat macam mana? Ya? Itu adalah keputusan dulu dan kita hidup dengan kesan daripada keputusan-keputusan itu. Yang penting, keadilan perlu fokus pertama kepada keadilan itu sendiri. Kedua, untuk mengukuhkan hubungan dan kerjasama di kalangan Pakatan Harapan untuk menghadapi PRU15. Dan kemungkinan PRU15 tak tentu dalam masa 2 bulan ke 2 tahun ke, ia akan datang. Tapi bagi keadilan, saya lihat ada kemungkinan sekurang-kurangnya 3 corner fight, 4 corner fight dan selebihnya. Sebab yang jelas UMNO dah buat keputusan dan diluluskan perhimpunan, iaitu tidak akan ada kerjasama dengan Bersatu. Final, that's it. Jadi setidak-tidaknya perikatan lawan Pakatan Harapan, lawan UMNO ataupun BN. Ya. Jadi di situ saya nampak setidak-tidaknya itulah keadaan hari ini. Itulah keadaan hari ini, ya. Jadi kalau berdasarkan statement YB tadi, yang mana fokus keadilan pada ketika ini ialah perkukuhkan parti, dan pada masa sama perkukuhkan juga di kalangan Pakatan Harapan sendiri menghadapi PRU. Jadi kebetulan dah sebut nama salah seorang figura yang agak hangat di Ampang ni, kan. Jadi nak kita nak tanya juga, ya Datuk, ya, berkaitan pengkhianatan ni. Jadi kalau yang sebagai orang Ampang sendirilah, ya. Jadi Datuk pun kalau difahamkan, Datuk pun sebelum ni dah ajak kawan turun apa semua untuk mengundi, tiba-tiba perkara yang tak disangka Sheraton Move berlaku juga. Okey, so mungkin Datuk nak ulas berkenaan. Dia begini, kan. Apa yang telah berlaku pada Sheraton Move tu adalah satu impak yang besar bagi pengundi-pengundi parti, kan, yang menyokong parti. So obviously benda ni adalah satu, doesn't leave a good taste in politics, kan, yang dikatakan. Tetapi sekarang kalau kita melihat pun, this is yang berlaku sekarang. Lepas one to months ni, kita dah dengar ada orang nak cuba mendapat lagi MPNB kita. Inilah satu politik yang akan menjejaskan PRU15. Sebab sesiapa yang membuat benda ni akan backfire at the end, kan? Sebab this is not something yang masyarakat melihat dan menerima dengan senang. You see, permainan politik begini. So bagi saya, selagi mereka continue untuk membuat sesuatu begitu, saya rasa benda ni at the end of the day, it benefit Pakatan Harapan. It will benefit lagi. I don't see it as a negative, Negatif sekarang, tapi later rakyat akan turun padang dan mereka akan suarakan. Ya. Yang pentingnya, seperti saya selalu katakan, kami harus mendapatkan akar umbi kami untuk masih bersama kami. Masih tahu hala tuju parti. Benda-benda ni adalah yang penting. Loyalty kepada parti. Tak kira daripada atasan, juga daripada akar umbi. Loyalty is all the way through. You see? Kita tak boleh memilih sebab benda ni saya duduk rumah tak nak mengundi lagi. Itu adalah satu persepsi yang saya rasa salah. Dan tidak boleh kita melihat minda kita atau masyarakat kita atau penyokong kita mengatakan saya tak nak lah, nanti undi saya tak dikirakan sebab dia akan lompat lagi.
that sentiment we have to take up. You see, grassroots are important. Yes, atas ni that we leave it to the seniors or the individuals to manage that. Tapi dari segi bawah ni, kita harus engage dengan angka undi. They are the key to the party, the key to future kepada negara kita. This is where kita kena didik, kita bantu. So bagi saya nampak, bagi what I can do today is I go to the RKB, I work with them. Kita cuba untuk membangunkan dia. As you say, YB cakap sekarang isu-isu pekerjaan kan. Kita turun ke Padang, semua bercakap tak ada kerja, tak ada duit, kita turun hari itu pun orang-orang yang susah nak ambil ambulans untuk ibu bapa yang tak boleh bergerak dia orang tak mampu nak bayar pun ambulans tu untuk turun untuk datang ambil pergi ke hospital untuk check up kan. So dia kena angkat ibu bapa mereka dalam kereta. Benda-benda ni adalah satu benda yang we have to try to fix untuk bantu dia orang. This is a basic je saya nampak kan. Saya harap kepada PRU 15 sesiapa yang mewakili parti, key factor is loyalty kepada parti. Loyalty pada parti. Irrelevant of what, the loyalty to the party is first. Jadi kalau kita dengar pada statement Datuk Hans tadi, loyalty, dan kalau kita macam yang di bawah ni fokus pada grassroots. Dan apa-apa isu yang di peringkat atasan serah pada pimpinan. Memandangkan YB salah seorang pimpinan atasan jugalah kan. Saya tidak, jadi saya sorry YB saya troll. Nak transfer soalan tu juga. Okey. Bila kita bincangkan isu pengkhianatan ya. Baru-baru ni ada seorang MP yang juga merupakan naib presiden parti sebelum ni telah ikut jejak rakannya dengan menyokong pula Perdana Menteri dan juga Perikatan Nasional. Jadi, yalah, kalau kita di peringkat grassroots, kadang kita fikir buat apa kita nak fokus lagi, kita fokus ke depan. Tapi bila berlakunya isu yang seperti ini, kadang-kadang terlintas di fikiran mereka, masih ada lagi isu ni yang tak berkesudahan dan orang-orang yang pernah dikaitkan dengan bekas timbalan presiden sebelum ni, masih ada yang melompat lagi kan. Jadi, kalau kita lihat, adakah kemungkinan pengkhianatan 2.0 akan berlaku ataupun adakah sekarang ni mereka hanya menunggu masa yang sesuai untuk melakukan 2.0? Kalau kita lihat pengkhianatan Sheraton itu bermula pada 23 Februari 2020. Maksudnya dah lebih daripada setahun sebulan lebih setahun sebulan seminggu sejak pengkhianatan Sheraton lebih kurang. Dan kalau kita tengok, politics is about timing. Politics ni macam perang. Perang ni kita kena cari keadaan yang sesuai, masa yang sesuai, dengan peralatan dan perkakas dan ketumbukan yang sesuai, untuk capai satu matlamat. Jadi kalau kita lihat langkah Sheraton, pengkhianatan itu sebagai satu helah politik ataupun satu kebijakan, as a political strategy, maka semestinya beberapa tindakan yang berlaku antara tarikh itu sampai ke hari ini, dia ada dia punya logik, internal logik dia. Dan biasanya niat untuk melihat anggota parti ataupun ahli parlimen keluar adalah untuk melemahkan semangat ataupun untuk meruntuhkan persepsi kekuatan parti dan pimpinan. Dan kenapa baru-baru ni dalam masa sebulan ni lah, 3 ahli parlimen daripada keadilan telah mengalih sokongan. Kenapa tidak sebelum tu? Kenapa mungkin selepas ni ada yang kata ada lebih? Kebanyakan daripada perkara ni berlaku sebab bila kita dengar balik apa yang disebut oleh Datuk Sri Zahid, maaflah nak kena petik, tapi dia ada he revealed something. Dia menunjukkan satu perkara yang menarik, iaitu rupa-rupanya sewaktu langkah Sheraton tu berlaku, UMNO dah ada satu perjanjian dengan Perikatan, dengan Tan Sri Muhyiddin, iaitu dalam masa setahun UMNO nak lakukan PRU. Niat asal UMNO bukan untuk sokong Tan Sri Muhyiddin, tapi untuk minta PRU diadakan. Dan saya ingat konsisten pada waktu itu, antara 20 seingat saya pada 25 Februari kalau tak silap saya, ahli-ahli parlimen UMNO menghadap tuanku yang di-Pertuan Agong, dan seingat saya ramai di kalangan mereka memilih untuk menyatakan tidak menyokong mana-mana calon sebagai Perdana Menteri, tapi minta PRU. Jadi agak logikal bila kita dengar Datuk Sri Zahid mengatakan pada Perhimpunan Agung UMNO bahawa UMNO sepatutnya plan asalnya ialah
Mac 2021 PRU asalnya. Jadi kalau kita tengok balik pada bulan 1, kenapa berlaku beberapa ahli parlimen UMNO yang tarik sokongan? Ya, ahli parlimen Machang, ya, Datuk Ahmad Jazlan. Diikuti dengan ahli parlimen Padang Rengas, ya, Datuk Seri Nazri Aziz. Dia tarik sokongan. Tapi sebelum itu tiba-tiba pengumuman darurat. Ya. Maksudnya kita kena lihat apa yang berlaku sekarang ni, termasuklah pengkhianatan-pengkhianatan yang baru dalam konteks kerangka frame lens of strategi perang. Ya. Maksudnya ketiga ahli parlimen daripada keadilan itu ditekan, diugut ataupun diberi imbuhan ataupun habuan ataupun bayangan, ya, apa yang manfaat mereka boleh terima untuk mengalih sokongan demi mengekalkan sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin. Itu yang pertama. Bagi Dr. Xavier, saya kenal beliau sejak tahun 2004. Waktu saya baru balik daripada US, belajar chemical engineering. Kami ditangkap, ditahan di depan Bukit Aman. Saya ingat lagi, saya, Tian Chua, Siva Rasa, Elizabeth Wong, ramai kawan-kawan, termasuklah Latifah Koya. Ya, kami ditahan dan Dr. Xavier sekali sebab kami ingin menyampaikan satu memorandum tentang death in police custody, ya, kematian dalam tahanan. Saya kenal dia waktu itu. Dan sejak daripada itu sampailah sekarang. Dan hubungan kami sangat baik. Jadi saya rasa beliau diberikan tekanan yang sangat besar, sangat kuat. Dan dia mungkin not necessarily a very real threat. Ya. Dan itulah sebabnya Datuk Seri Anwar pergi bertemu dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk menyatakan, please stop. Don't allow SPRM to be weaponized. Jangan benarkan SPRM ini menjadi alat politik. Ya, senjata politik. Ya. Walaupun siasatan itu berlaku, tapi ada kesan sampingan, iaitu katalah, ya, dia macam inilah, ya, kita pasang lampu, tapi lampu tu kita terangkan dan dia menjadi sangat panas dan waktu kita rasa bahang tu ada tekanan. Okeylah, kamu boleh keluar, tapi kamu kena sokong aku. Kalau tak, kamu duduk sinilah, panas, makin panas lah. Psychological. Jadi jangan benarkan. Saya nampak message yang ingin disampaikan, harapnya sampai dan berlaku sedikit penyesuaian, ya. Tapi tiga-tiga ahli parlimen ini tidak akan mengalih sokongan kalau tidak berlaku isu dengan UMNO. Cuma sekarang ni, no matter how many Tan Sri Muhyiddin cuba nak ambil, kalau UMNO dah buat keputusan untuk putuskan anytime, dia takkan berjaya. Tapi soalannya, adakah dia akan call for PRU atau parlimen? Parlimen first sebelum PRU. Adakah dia akan call parlimen back to the house sebelum atau Ogos? Saya rasa tidak. Dia akan cuba sustain sampai Ogos and maintain that. Kalau orang tengah berkuasa, kenapa dia nak lepaskan kuasa dia? Dia akan cuba pertahankan. So this is where I feel the unfairness of the system yang kita ada. Personally, rakyat biasa, macam saya rakyat biasa, I'm a voter. Saya rasa this is unjust. It's not the right process. So mungkin dalam segi proses kita dalam akta ataupun cara kami mengendali parlimen has to be looked at again. Kita harus melihat balik, meneliti balik. Sebab times are different daripada dulu. One government rule the country for many years. Sekarang tidak. Betul. Okey, memandangkan topik kita ni akan melalui proses yang lagi panas. Jadi sebelum itu kita akan berhenti seketika untuk menonton satu video khas untuk tatapan penonton terus terang.
Okey, bertemu kita sekali lagi dalam program Terus Terang yang dibawakan khas dari studio kita Budampang. Sebelum kita berehat tadi, kita telah dengar hujah yang disampaikan berkaitan topik-topik yang hangat. Jadi kita akan teruskan kehangatan program Bual Bicara kita pada hari ini, yang mana kita nak tanyakan pula kepada YB ya. Sebab baru-baru ni YB Perikatan Nasional mengatakan pengundian untuk yang untuk 18 tahun ditangguhkan ya. Jadi kalau kita lihat di situ, mungkin kita boleh dapat ada terdesaknya mereka untuk bertindak ya. Yang mana kalau kita lihat, bila mereka tidak benarkan, walaupun sebenarnya telah diluluskan di dalam parlimen, jadi ia bukan setakat memberi kesan kepada bakal pengundi yang berusia 18 tahun ini, tetapi juga kalau kita lihat dari satu aspek, ia merupakan satu pengkhianatan kepada institusi legislatif negara. Jadi kalau sebelum ni kita dah lihat dia dah khianat kawan, khianat demokrasi, sekarang khianat lagi. Jadi apa pandangan YB tentang isu ini? Ya, memang betul ya. Okey ya. Kalau kita tengok dalam konteks kehidupan masyarakat Melayu contohnya, banyak daripada kerja yang kita buat ni kalau tak ada berkat maka akan ada musibah. Betul. Ya, jadi kita boleh baca banyak daripada masalah yang timbul sekarang ni, ya, mungkin dari segi tata kelola, dari segi urus tadbir, berlaku sebab konsep itu, ya, yang tak dituruti sebab asasnya adalah pengkhianatan. Ya, itu yang pertama. Dalam isu undi 18 ni, saya sangat terkesan sebab that is the first time 95% daripada ahli Dewan Rakyat bersama-sama memutuskan untuk pindah perlembagaan. First time dalam sejarah. First time, 95%. Dan ia adalah satu penghinaan kepada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Sebab Dewan Negara pun 69%, hampir 70% ahli Dewan Negara telah meluluskan. Maksudnya dua-dua lebih daripada 2/3 dan dua-dua unanimous. Tak ada siapa yang bantah bangkang, ya. Dan kalau kita lihat hari ini, isunya kerajaan ini dia mengatakan, oh ni salah SPR. Tapi kerajaan ini dia ada kuasa darurat. Kuasa darurat bermakna dia nak buat apa buatlah. Dia boleh keluarkan ordinan untuk melakukan apa sahaja. Tapi dua benda dia tak nak buat. Satu, panggil parlimen walaupun dan 218 yang di Pertuan Agong dah kata boleh. Ya, kan? Yang kedua, undi 18. Kenapa? Sebab saya rasa mungkin dia rasa pengundi-pengundi 18 tahun ni sama ada 18 ke 20 tahun ya. Ada lebih kurang hampir 4 juta ya dijangkakan. Dan mereka risau tak akan menyokong mereka ke, tak tahu nak buat macam mana ke, it's like a Pandora's box. Dia buka tu dia tak tahu macam mana nak kawal ya. Dan saya lihat macam-macam alasan. Tapi yang menariknya, kalau kita tengok, kita teliti, saya rasa mereka tak sediakan messaging yang jelas tau. Ada setengah menteri kata buat, setengah menteri kata tangguh, setengah menteri kata PRU lambat lagi, jadi kita boleh tunggu. And then kita ada sayap-sayap parti dalam kerajaan yang kata, tak, kami nak sekarang. Contohnya Bersatu, Armada, dia kata, tak, kami nak sekarang. Kamu tu dalam kerajaan, kamu punya ketua Armada tu timbalan menteri belia kot. Betul. Why not you do something? Kalau tak, you resign lah. Jadi saya rasa nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Tak nak 1000 dalih. Maybe kalau katakan dalam segi 18 untuk mendapat pengundi 18 tahun ke atas ni, 18 to 20 ya, 2 years tu. Adakah pengundi-pengundi muda ni faham hala tuju parti Pakatan Harapan? Kebanyakan mereka sekarang more into business, social media business. Dia ada that mindset sekarang. Mungkin kebanyakan dia tidak kepada politik, you see. Mereka I don't really care what happens to my country, you know what I mean? I'm nak berniaga, I nak survive, itu je. Mindset anak-anak muda kita sekarang ni kan. They want a better life for themselves. So mungkin dia tak nak akan macam mana kita nak dapatkan sokongan mereka bagi parti sebagai 18 to say this is the party you should be voting for. Inilah parti yang gives you the better future down the line, you know. What is the strategic plan for Pakatan Harapan to analyse this and make sure that they understand our direction. Ni sebab kita anggap ya, politik tu ada politik yang falsafah, tapi ada juga politik periuk nasi. Jadi saya nampak isu ni adalah bread and butter politics, politik periuk nasi. Yang mana dia sebenarnya bukan anak muda je, ramai daripada rakyat Malaysia dia
tak berapa nak ikut apa yang berlaku, pertelingkahan ataupun pertelagahan antara parti-parti ataupun pimpinan-pimpinan. Dia fokus dalam keadaan COVID ni, mana aku nak dapat duit nak bayar sewa. Mana aku nak dapat duit sebab moratorium tak terpakai. Jadi macam mana nak selesaikan? Dah lah anak aku seorang ni dulu pilot, sekarang ni dah jual burger contohnya kan, macam mana nak selesaikan? It's very real problem kan. Jadi that's why dia lebih kepada politik budi dan bakti. Benda macam tu orang nampak kan. Jadi mereka yang mampu menyelesaikan masalah dengan jelas, dan politik tu kemudian kan, politik yang kita faham, politik kepartian. Sebab tanggapan orang, politik tu hanya mengundi, bukan. Dalam mana-mana organisasi, ada bos ke, ada pekerja ke, tu pun ada politik. Dekat rumah pun ada politik. Dekat masjid ke, kuil ke, dekat gereja ke, semua ada politik. Sukan pun ada politik. Sukan pun ada politik. Yeah. Saya pernah bertanding untuk KLFA, alhamdulillah saya tak menang kan. The politik can be so... Finas pun ada politik. Finas pun ada politik. Ya, kan. Jadi politik is everywhere. Kan? Tapi yang penting adalah apa kesan politik tu terhadap nasib kita, terhadap rezeki kita. Jadi orang yang boleh membantu menyelesaikan masalah, itulah yang saya rasa pemimpin politik yang kita mahukan. Jadi kalau tanya apa yang Datuk Hans katakan tadi, dia lebih kepada pemimpin yang memahami nurani hati, isi hati, ya, dan apa yang merupakan kegusaran paling besar, ya, dan menyelesaikan masalah itu tanpa bercakap pasal politik. Itu adalah politik yang lebih tinggi, saya rasa. Yang lebih tinggi, ya. Jadi berdasarkan yang kenyataan yang YB berikan tadi, rakyat sekarang dalam keadaan nak survive kan. Jadi saya tertarik juga yang mana tadi pun YB ada sebut, sekarang ni mereka nak cari pemimpin yang betul-betul boleh membawa mereka ni keluar daripada isu-isu yang sekarang ni jadi beban kepada mereka. Tapi kalau kita lihat sekarang YB, Perikatan Nasional dah semakin ditekan. Okay? Yang mana bukan setakat gagal mentadbir dengan baik, bukan setakat di aspek pentadbiran, politik, tapi juga ekonomi. Jadi saya suka nak petik beberapa laporan yang kita dapat lihat. Antaranya pelaburan Malaysia jatuh sebanyak 68% kepada hanya 2.5 bilion USD untuk tahun 2020 dan dikira sebagai yang paling buruk di kalangan negara Asia Tenggara. Toyota dan Honda tutup kilang di Malaysia. Syarikat Jerman T-System jual perniagaan, efek dia 800 orang kehilangan pekerjaan. IBM tutup operasi Cyberjaya, hilang 1,000 mata pencarian. Sony tutup kilang, 3,400 orang hilang pekerjaan. Dan kena pula bila kita lihat laporan Jabatan Statistik Negara, 326 harga barang naik. Dan ini sebenarnya lagi memberikan tekanan kepada rakyat, khususnya yang kena lagi dengan pandemik sekarang ni. Jadi bagaimana kalau kita lihat mungkin pandangan YB lah jika kita biarkan mereka terus berkuasa, akan mengundang lagi banyaklah isu-isu kepada negara dan juga rakyat. Tapi yang paling agak mungkin yang saya nak tahu sangat daripada YB ni, siapa yang akan ambil alih pastinya akan melalui fasa yang sangat sukar. Sebab nak perbaiki balik sistem, nak bantu rakyat balik. Jadi bukan satu tugas mudah. Open YB. Dia sangat ringkas je. It's not easy. It's not going to be easy. And malah saya nampak sama ada kami dapat ambil balik kerajaan sebelum PRU ataupun selepas PRU, sesiapa yang kendalikan negara pada waktu bencana ekonomi yang berlaku sekarang ni dan juga bencana epidemiologi, maksudnya virus tu, ya. Dia bukan sahaja melihat kepada jatuh bangun politik, tapi jatuh bangun negara tu sendiri. Dan kita nampak kegagalan tu berlaku sekarang akibat daripada ketidakstabilan keadaan politik dan ketidakstabilan dasar. Bila kita lihat SOP pada satu ketika dia putuskan okey macam ni, tiba-tiba okey ni pula buka kan, betul, tutup kan, ni kena compound 10,000, ni kena compound 100,000. Tapi YB, adakah itu kerana untuk benefit kerajaan ataupun orang yang ketuai negara buat masa sekarang? So it's seorang an individual, sebab kita dalam darurat, kita boleh decide apa kita nak bila kita nak. Keadaan daripada rakyat, segi rakyat, kami melihat tu sebagai itu. Kami melihat that
Esok hari ni statement ni, esok ke minggu depan statement lain. So pula, masyarakat macam saya ni akan duduk dan mengatakan tak biar aku kiri, tapi kanan, duduk je tunggu. You know what I mean? Sebab esok akan tukar. Ataupun langgar je lah, kita jalan je. So there's no stability in the structure yang boleh dikeluarkan atau statement-statement yang dikeluarkan. You see? So ini yang saya rasa masyarakat tengah mengalami sekarang. Adakah saya boleh pergi ke kerja atau tidak esok? Pada masa tu kan. Ada yang pergi, ada yang tak boleh pergi. It's unfair. So yang tak pergi tu tak dapat cari makan, yang pergi tu dapat cari makan. It's not fair. Double standards. Betul. You see? So ini yang kita mengalami sebagai rakyat dulu. Kita rasa macam okay, ada yang susah, ada yang senang. Dan hanya industri-industri yang tertentu sebab masa COVID dapat bisnes yang banyak. Tapi industri lain macam industri seni, industri hotels, tourism habis. Beribu-ribu masyarakat hilang pekerjaan mereka. Dia kalau saya boleh tambah sikit kan. Dia sebenarnya zaman ataupun era kerajaan tahu segala-galanya dah lama berakhir. The era of government knows best has ended. Masalahnya kerajaan sekarang ni rasa dia tahu semua. Tapi masalahnya bila dia buat tiba-tiba kalau yang kahwin ni marahan, maka semua boleh kena tangkap. Kalau yang kahwin tu tak tahulah kalau Datuk Hans ada pergi baru-baru ni. Saya tak dijemput. Saya tak dijemput. Kalau pergi tiba-tiba kita kena siasat dulu, kita kena tengok macam mana dulu kan. Jadi nampak ada very big difference . Tapi sebenarnya boleh diselesaikan kalau kita duduk berbincang, kalau kita buka balik parlimen. Bila parlimen dibuka, kita boleh jemput ahli-ahli parlimen, dapatkan, kumpulkan, rangkulkan semua dapatan daripada rakyat. Ini adalah pandangan. Bagi contoh, isu pasal kompaun 10,000. Dia umum dulu, dia kenakan dulu, baru kemudian dia kata, kita ada kategori-kategori. Kita bagi diskaun. Padahal, kalau dia bawa ke parlimen, dibincang dengan kami boleh bagi tahu macam mana pak cik yang tinggal dekat Ceruk Tok Kun ataupun dekat Kampung Kerinci kan. Macam mana dia nak bayar 10,000? Dia duit 1,000 pun tak ada. Kamu nak minta dia bayar 10,000. Macam mana kan? Apa kesannya? So, bagi saya nak selesaikan banyak daripada masalah ni, kita kena buka balik parlimen. So itu je jawapan yang kita boleh lihat, bagaimana untuk kita nak perbaiki semula keadaan negara kita yang agak mungkin kelang kabut prosesnya, YB. Okey, jadi memandangkan masa agak mencemburui kita untuk episod kali ini. Jadi sebagai host, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Ahmad Fahmi Fadil atas kesudian menjadi tamu pada minggu ini. Seperti biasa, teruskan menonton Terus Terang pada setiap Jumaat jam 9 malam, yang mana kita akan bukakan dan bawa tetamu untuk membincangkan topik-topik yang menarik, khususnya berkaitan politik dan juga isu semasa. Saya Syarul Masan mewakili dari studio kita Budak Ampang. Kita akan pastikan anda berterus terang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.